Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni saya akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So ada sedikit pergerakan yang kata bagus untuk Bitcoin maknanya regain balik daripada trendline semalam. Kita break di mana expectation zone dalam range dalam 23k di mana kita kata jatuh dalam bearish gap. So apapun candle untuk semalam berlaku balik ke naikan. So ni kita akan tengokkan chart ataupun tak tengok lagi detail chart ni. Kita akan tengokkan arah movement dan kita akan tengokkan data-data RSI momentum untuk Bitcoin naik ataupun drop. So tanpa memas lagi, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So ini adalah coin market cap. So currently kita akan tengok total market cap berada di 1.03. So ikutkan semalam 1.02. So ada berlaku peningkatan hampir 10 bilion. Kemudian kita tengok untuk total volume 37.6. Satu ada berlaku sikit peningkatan ikutkan semalam 33 aja. Tu BTC dominant 47.8, 47.9, Ethereum 19.7, drop 19.3. So itu base pada compare daripada pagi semalam dan hari ni. So apa-apa kita tengok summary saja. Total market naik sebanyak hampir 2%, 1.58. Volume naik 16%. BTC domain juga increase 0.41%. So ini tak mengejutkan, ada berlaku sikit kenaikan untuk Bitcoin, tapi kita akan tengok kan kenaikan itu adalah kenaikan untuk yang kuatan untuk bounce ataupun kenaikan yang temporary saja. Let's go pergi ke harga semasa untuk pagi ni. So pagi Bitcoin berada di 25.5, kalau ikutkan semalam hampir 25.0. So hari ni 25.5. Tu kenaikan semalam lah 2.19%. So untuk altcoin yang lain, Ethereum naik 0.86. Lain-lain altcoin juga berlaku sikit positif. Untuk Dogecoin naik 2.6, Cardano hanya 0.3, 0.4 untuk SRP. Solana naik 2.56, 14 sen. Litecoin 2%. Lagi coin Shiba Inu 3%. So tak berlaku sebarang movement yang menarik. So apa yang penting kita nak tengok untuk di Bitcoin. So let's go kita pergi ke chart terus. So inilah chart di Bitcoin. So apa yang kita tengok pagi tadi, itu baru buka tadi adalah kita tengok pergerakan semalam. Kita ada confirmation untuk Bitcoin drop ke kawasan ini, di mana price Bitcoin kata drop below ini. So apa yang berlaku semalam, kita berlaku regain balik. So regain balik candle hijau ni sedikit bullish ataupun kata sedikit fight daripada bullish untuk regain balik di atas. So adakah akan terus regain untuk attack balik trendline ni sebelum buat lagi decision untuk sama ada breakout ini atau drop one more time. So kita akan tengokkan nanti. Kita akan turunkan sikit untuk chart ataupun time frame. So untuk di daily masih lagi tak tak mengizinkan untuk the buy ataupun beri condition yang good untuk the masuk position. Sebab apa, RSI belum betul-betul oversold. Stock RSI pun belum berada oversold. So ini masih lagi dalam game untuk sideways ataupun game kita hanya watching saja pergerakan market untuk di Bitcoin. So itu untuk di Bitcoin. Untuk di daily di 4 hours kita tengok sikit. So berlaku peningkatan ni. So RSI below 50. Stock RSI masih lagi ada momentum untuk naik. So ada nampak position untuk regain balik. So first kita akan draw untuk di 4 hours ni. Kita akan monitor dia punya resistance. Last high ini to last low ini kita akan ada box resistance. Currently price dah pun berada di resistance. Kemudian kita nak tengok box support dia. Kita akan tengok box support, swing low ini to swing high ini. So high ini ada potential boleh berlaku lagi another high untuk hari ni sikit lagi, mungkin masuk dalam box sebelum berlaku rejection. So mungkin insyaAllah mungkin besok kita akan kena adjust sikit support ni. So kali ni kita guna apa yang ada dulu. Kemudian kita akan monitor untuk support ni. So ini kita ada support dan resistance untuk di 4 hours yang kita boleh monitor. So currently tengok RSI lah berada di below 50. So ini kita jangkakan price masih lagi menuju arah ke bawah, iaitu hanya temporary naik sebelum berlaku dropping. So kita akan tengokkan untuk hari ni, ikutkan dalam masa 48 minit lagi kita akan close. So kalau close ini akan daily bullish balik close hari ni, tapi bullish pun tak ada sebarang kata signal bullish untuk hari ni. Hanyalah kata candle saja masuk. So mungkin candle masuk tomorrow, kata besok keluar balik. So kita tengok akan macam mana. Apapun macam juga akan sebelum ni. Nanti kita tengok altcoin. Sebab altcoin ada shadow tu. Shadow tu dah close belum? Kita tengokkan. So 4 hours. Kita tengok yang ini. Kemudian 1 hour. 1 hour kita ada monitor sebelum ni. Kita akan tengokkan. Monitor. Okay, 1 hour. Regain above kawasan ni. So ingat tu. Currently kita akan tengok ni.
swing high dan swing low ni. So RSI di 1 hour dah overbought, stop RSI overbought, so momentum untuk drop tu ada. Sebab tu kita akan nampak dah start red candle dan price dah pun start resistance. So kita masih lagi waiting walaupun sedikit bullish untuk hari ni, untuk di daily regain balik above ni, sekiranya close above ni, tapi pun kita masih lagi terperangkap dalam kawasan ni. So kita masih lagi perlu menunggu. So good untuk regain, sama takut-takut price akan expected untuk akan drop balik. Sebab apa? Momentum di 4 hours masih lagi downtrend. Untuk di daily pun masih lagi below 50, masih lagi downtrend ataupun masih lagi candle tu masih lagi kuota berminat, berminat untuk turun bawah tu. 1 hour pun currently expected untuk turun bawah. So kadang-kadang andai kata kita nak tengok Bitcoin regain balik sedikit higher, iaitu ke garisan kita punya atas kuning tu, so kita perlu breakout kita punya bulk resistance ni. Andai kata price bulk resistance ni, so ini kita boleh jangkakan price akan buat kuota sedikit kenaikan untuk at least mungkin dalam mana-mana dalam kawasan hijau ni sebelum dia buat decision untuk terus melakukan kenaikan breakout ataupun one more time breakout bawah untuk drop lagi. So itu yang kita akan tunggukan. So pemain untuk hari ni kita lebih kepada masih tunggu dan lihat untuk pergerakan di Bitcoin. So let's go, kita pergi ke coin yang lain. Right, nanti Zul akan pergi untuk tengok ruangan komen dulu. Okay, so di ruangan komen semalam so Jipu, thank you, terima kasih sama-sama tu. Terima kasih Adit, terima kasih update selalu tu. Kalau boleh SRP ada coin update hari tu kalau tu pada. Okay, kita akan tengokkan SRP dan Cardano juga. Sebab apa kena SRP. So first ke SRP dulu. SRP tu berlaku kenaikan, Hill drop balik SRP. So macam juga kan SRP kita sedang monitor daripada downtrend, kita dah berubah di uptrend. Cuma currently untuk SRP kita monitor daripada support resistance ni, resistance support resistance. So currently untuk di SRP bermain dalam kawasan ni. So siapa yang kuota short term trader ataupun kuota mungkin dia buy spot, buy di sini, jual sini, buy kawasan. So anda boleh guna untuk yang ni. So kalau nak tengok SRP drop lagi, dia perlu lost position trendline putih ni. So kalau dia lost position line putih ni, be prepared untuk drop sampai mana? So lower yang ni. So lower dalam 35 ataupun 31, iaitu return balik dalam kawasan box support yang besar ni. So itu sekiranya anda nak tengok ada lagi kejatuhan dalam kuartal SRP untuk kuartal SRP trendline putih ni. Dan kalau nak berlaku kenaikan, SRP perlu breakout resistance ni untuk attack next target dia dalam 65 sen. So itu yang nak tengokkan untuk SRP. Kemudian di Cardano, tengok Cardano apa berlaku, dah regain belum? Cardano 26 sen drop. So macam juga kan di altcoin sebelum ni kita ada shadow ni. Banyak ni di Cardano, di Matic pun ada, di Phantom pun tak silap tu ada. So apa yang tu cakap kat ni, selalu ni siapa yang follow lama dia tahu satu shadow yang huge ni dan berlaku rebound balik. Normally price akan datang slowly. So mungkin take week lah. Dah apa 1, 2, 3, 4, 5 dah 5 hari dah dalam minggu ni. So mungkin minggu depan pun ada lagi price akan datang balik at least untuk touch lagi sehampir lower untuk shadow ni. Kemudian barulah start rebound. So apa yang tu nak tengokkan adalah price kat sini. Price berlaku lower low, buat lower low, kemudian ni di daily yang mencantik, kemudian RSI berlaku sikit kenaikan, kemudian apa berlaku price buat chain candle buat lower low, RSI buat lower high, tu meaning itu adalah tanda good untuk price start rebound balik. So kalau itu yang dapat untuk di daily, Zul akan grab buy untuk Cardano, untuk buy lagi dalam RM1,000 lagi Cardano, dan Zul akan grab berapa akan dapat, dan insyaAllah Zul punya kata average per coin tu akan drop daripada currently, daripada 82 sen, insyaAllah Zul akan turunkan almost close to 50 sen. So kalau close to 50 sen tu dah happy lah. Sebab apa? Price ini dah ikutkan kita boleh start melakukan kenaikan, dan insyaAllah kita akan berlaku cepat untuk tahun 2025. So Cardano tu dah ada hampir 2000 coin. So Zul ke DCA saja, DCA untuk reducekan Zul punya average yang berada 82 currently. Coin yang Zul holding daripada tahun 2021, iaitu tahun bulan tu Zul tak exit. Sekali Zul holding dalam market, so Zul akan buy lagi untuk reducekan Zul average, untuk prepare punya next quarter pump. So next pump Zul tak perlu tunggulah price net sampai 80 sen baru untung. So kalau drop 50 pun dah start untung, dan untung tu akan banyak lah. Sebab apa? Zul dah collect banyak coin untuk di bawah ni. So next coin untuk Zul next untuk Zul di CA lah Zul tunggu Cardano ni untuk sedikit sebarang bullish signal. Ikutkan daily dah cantik dah oversold, cuma juga kan atas pengalaman
Yang lepas-lepas kita tahu shadow ni dia akan datang balik. So kita pun ada potential untuk dapat at least dalam 20 atau 22 ataupun dalam 20 sen sebelum berlaku bounce. So itu yang Zul nak tengokkan untuk di Cardano. So next coin Salam Zul, macam gap macam gap kat chart, mesti chart datang balik untuk turun gap ke? Okey, untuk gap. So untuk gap ni tertakat ni alhamdulillah 100% dia datang untuk crash. Bila saja bila je kita tak tahu. Contoh kita tengok gap yang lepas tu dia akan buka chart gap. Contoh kita tengok yang gap lepas. Contoh yang slower sebelum ni, saya cakap kan kita ada gap kawasan ni 19-18 sen apa berlaku. So dia jadi tahun 2020, tapi dia datang balik bila? Datang balik lah 2020, tahun bearish market. So kita ada itu yang kuartal paling lower dia punya gap. Yang ada contoh gap ni, gap bullish. So apa yang berlaku ni? Dia berlaku bulan, kemudian berlaku tahun 22 kita dapat balik dia close. So kali sama juga kat kawasan ni kita ada. Okey. Kita tengok juga kat sini contoh kita ada bullish gap yang belum lagi close. So bullish gap itu di kawasan 34-35. So ikutkan kita ni kita letak kat sini tak ada sebarang candle datang. So meaning give and time price akan datang balik. So kan kita dah pergi daripada downtrend berubah jadi uptrend. So soon or later price akan datang juga 34. So itu untuk bullish. So currently kita tengok ada tak lagi bearish gap. Bearish gap ni adalah kuartal satu gap yang di bawah yang belum lagi touch. So yang paling later dulu kita ada yang ni. Okey, yang ni tapi dah datang, iaitu kita nak kuartal naik, drop, dan drop ini adalah lower high yang pertama yang kita ada buy, ada buy kawasan ni dan ada buy kawasan ni, dalam dua-dua ni adalah untung. Kemudian next gap kita create adalah yang ni 21-22 yang mana masih lagi belum kuartal close. So maksudnya juga kan sama ada rezeki kita untuk tahun ni price drop dulu di kawasan ni, drop kawasan ni berang melakukan bounce, ataupun price ini akan terus melakukan kenaikan tanpa close kawasan ni, dan bila dia akan datang balik iaitu masa bearish tahun 2026. So ingat tadi ada gap yang kuartal dia buat tahun 2020, bearish market tahun 2022 baru dia touch. Tu sama juga yang ni. So 21-22 ni sama ada kita dapat rezeki untuk awal, iaitu kita dapat close awal, tapi nampak kalau awal ni untuk bounce ni, ataupun kita tengok start Bitcoin melakukan kenaikan kemudian dia tak touch kawasan ni. So be prepared untuk next bearish market tahun 2026. Kita boleh target slower dalam 21-22 sebelum berlaku kuartal lower low kita. So inilah kita gap ni kita akan monitor, keep monitoring untuk next circle. So macam ni lah rezeki, sama ada rezeki drop tahun ni kita dapat buy kawasan ni, ataupun inilah kita boleh target untuk simpan tahun 2022. So kita ada gap, contoh gap ni close juga, gap ini pun dah close. So ini semua gap yang dah close. Cuma kita currently kita ada dua gap. Kita ada gap bullish iaitu 34, gap bearish di kawasan 21. Soon or later price akan touch bila tak pasti, sama ada dia nak touch 34 dan terus berlaku kenaikan dan simpan 21 bulan ni untuk tahun 2026. Kita pulang kepada market, kali kita hanya prepare saja. So Zul akan start buy sebab apa? Menunjukkan Bitcoin dah start bullish, daripada downtrend berubah jadi uptrend. So menunjukkanlah kenaikan tu tak adalah kenaikan yang trade, dia akan ada juga lah onak duri dia, aku kata sideways turun. So bila tu tak pasti, sama ada tahun ni kita akan dapat return di 50 ataupun tahun 2024. So apa yang Zul fokus untuk tahun ni adalah Zul akan grab coin sebanyak boleh, iaitu coin the top 10 Zul. So itu untuk gap so far gap memang touch 100% berdasarkan Zul yang monitor daripada long term sampailah yang short term pun 100% kuartal touch lah. Cumanya bila tu kita tak pasti. So, kemudian next coin Okay, dah gelap background, makin jauh makin slow. Okay, hari ni kita Zul lupa reply malam. Salam Zul, tolong tengok review untuk Polis USDT. Ada coin nama Polis Polis USDT. Tu kan tengok kan Polis USDT apa ni, gelap background, makin jatuh bakal ke 10k jadi. Tu menunjukkan nanti akan tengok kan market boleh buat apa-apa saja, tapi currently tu nampak mostly tak drop below lah. Kita ada 20-21, kalau worst case pun untuk Bitcoin double bottom di 15k, dan lebih daripada itu kita akan tengok keadaan market secara keseluruhannya. So for tadi kita tengok Polis USDT, Polis USDT coin apa Polis USDT Star Atlas. Rasa macam nak buat review yang tu. Gate.io kot. Bukan. Polynex pun bukan.
Max pun bukan. Pernah review ke? Point X. Baik, tak ada tu, tak pernah review coin ni. Itu kan juga tu tak pasti anda. Selalunya kalau ikutkan musim beli di Gate.io lah normally. Kalau kat Malaysia ni selalunya kalau Gate.io. So kan tengok kan, kalau anda ada nak tengok di chart lain ataupun di exchange lain boleh beritahu. So kena buat di Gate.io dulu. So first kita tengok harga opening dia, ikutkan dekat sini harganya ada dalam $6.40. So berlaku support dan kita lose support, dan sebaik saja lose harga opening. So apa menunjukkan ini bermakna fundamental dia ada something wrong. So something wrong tu dah drop, dah mendata. So currently menunjukkan ke chart ini maknanya sebelum ni ada dah berlaku sikit kenaikan, kemudian jatuh balik. So chart ni maknanya ikutkan untuk long term tak bagus nak invest, sebab apa harga below harga opening. Tapi kalau anda kaji fundamental tu tak pasti. So kita akan tengokkan di bawah ada tak boleh start untuk regain balik. So shadow ni tu tak pasti legit atau tidak. Kita check balik di contoh di Polynex ada tak, bukan Polynex, kita akan tengok di Mac pun ada shadow ni. Connect pun ada shadow ni. So meaning shadow tu consider legit, kita perlu kira jugalah. So ni kita akan tengokkan dua low yang terakhir kat yang ni. Right, kalau ikutkan kita ambil yang ada yang ni je shadow. Kita ikutkan kalau kita kata tak nak kira shadow tu, ini channel dia. So channel tu ada potential currently untuk cuba untuk berlaku breakout ni. Kalau breakout ni ada sedikit regain untuk bullish, tapi tengoklah tinggi atau tidak, kita perlu tunggu point demi point. So inilah point yang pertama, point yang kedua, kemudian kita ada point ketiga dekat almost dalam kawasan ni untuk dia start regain balik. Untuk kita tengok dia kata regain balik kenaikan ataupun keep buat. So banyak kat sini sampailah kita harga $6 balik. So first point untuk dia start regain balik adalah claim 62 sen. So yang 62 sen pun jauh. Kalau ikutkan nak lagi lower, ada lagi satu yang ini dan yang ini. So currently kita tengok price sekiranya kita ada 2 point penting, 33 sen dan juga 12 sen. Sekiranya anda kalau ikutkan kita keadaan APEC ni, so kalau price regain kawasan ni, insyaAllah dia ada potential untuk regain 33, sama ada dia berlaku rejection, drop balik ataupun keep buat kenaikan. Kalau keep buat kenaikan bagus, meaning kita nampak bullish itu ke fundamental dia mungkin sedang pulih sedikit. Tapi kalau kita break bawah 12 sen, to be prepared another falling down. So untuk coin macam ni anda perlu betul-betul kaji fundamental sebelum berlaku kenaikan masuk invest. So technical ini juga ya, nak monitor sama ada dia naik atau turun, technical boleh bagi tahu macam ni saja. Tapi untuk coin yang macam ni harga below open ni perlu kaji dia punya fundamental. So itu yang saya boleh saran untuk anda untuk tengokkan. Kali kita ada kuartal penguasaan APEC ni untuk next untuk short term, sama ada nak berlaku regain ke atas ni, breakout ni, ataupun breakout bawah ni dia akan another free fall ke bawah. So itu untuk di Polis USDT ataupun Star Atlas. Okay, so next coin dah ada. Tu semalam tu rasa tu lupa tu nak tengok SRP. SRP dah tengok tadi. Kita akan tengokkan top 5 tu kan, Phantom tu, nak tengok Phantom kejap. Sebab Phantom lah tu punya top 5 tu. So Phantom drop di kawasan ni. Bila drop di kawasan ni, so bila drop saja trend line ni, kita punya target adalah mana-mana lower high yang ada, lower high yang ini dan lower high yang ini. So ini kita ada 2 point untuk target untuk di kuartal Phantom dalam kawasan 19 sen ke 15 sen. So itu yang Zul targetkan untuk next untuk Phantom. Baik atau tidak ni kita akan tengokkan di daily. Daily dah oversold. Cuma yang cantik macam kan tu nak tengok di daily ni, sekiranya berlaku sama juga macam di kita ada Shadow ni expected untuk datang balik, at least datang balik atau sikit lower. So 19 tu ada peluang, iaitu kita tengok candle buat lower low, kemudian RSI buat lower high. So meaning itu tandanya good position to entry, dan sama juga Phantom tu akan buy juga dalam RM1,000 lagi. Tambah untuk DSA untuk reducekan tu punya average, iaitu currently tu punya average untuk di Phantom ni tinggi sikit 1.5. Sebab tu tak ada buy lagi 81. Sebelum ni 1.1 lebih 81. So ini tu nak drop lagi, tu nak berada almost dalam kawasan 40 sen 30 sen. So ini dalam 1000 lagi kau dapat harga murah. So insyaAllah dia akan drop dengan drastic tu punya average. So macam ni kan, sekiranya ada pembelian, net pembelian tu akan updatekan dalam Discord channel. So siapa yang dalam membership tak perlu panik, sebaik saja tu beli tu akan maklumkan dalam Discord channel. Siap sekali screenshot pembuktian tu beli, buku berapa dan berapa amount. So anda nak follow silakan, tapi risk on your own risk. So itu yang tu nak tunggukan untuk di Phantom. Siapa pun tu masih lagi kuartal tenang,
tak perlu panik untuk FOMO. Kita akan tengoklah market. Semalam dia nampak cantik untuk drop, tapi hari ni kita nampak sedikit kuartal regain untuk di Bitcoin. So, apapun walaupun regain, kita masih lagi perlu menunggu kita punya decision, sama ada dia nak drop bawah ataupun nak melakukan kenaikan. Tapi untuk long term, kita tahu price akan buat melakukan kenaikan sebab kita ada ni. Ikutkan yang ni belum sampai lagi, kita punya head and shoulder ni target belum sampai lagi dalam 23 sen, 23k. So meaning ada potential untuk drop lagi. Sekiranya berlaku kenaikan adalah kita akan trigger ni untuk yang ni, dan kita, kalau berlaku kenaikan, kita akan jump in sikit. Sebaik lagi dapat bullish signal, kita akan masuk sedikit, kemudian kita akan ride market at least kawasan 34 adalah apa, kan price target yang ni yang kita monitor lama ni, point breakout untuk kuartal bullish panel ni, untuk price almost point breakout dalam kawasan 34 ada apa, 34 macam juga dengan tadi awal-awal kita ada bullish gap di kawasan almost 34 35. So later price akan touch, cumanya bilanya tak pasti. Tapi untuk macam kan zone more expectation untuk price pergi ke 34 tu ada insyaAllah tahun ni. Cumanya bearish gap kita 21-22 tu sama ada tahun ni ataupun bearish gap tu tak sentuh langsung untuk tahun ni, dia akan sentuh masa bearish market nanti. Itu pun boleh berlaku. Tapi kita hanya monitor opportunity tu ada. Bila dapat signal cantik, dia Zul akan buy, dan bila buy dia Zul akan maklumkan anda dalam Discord channel dan dalam juga dia punya review pagi harian. Guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anda di review. Assalamualaikum. Bye bye.